Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disepinah bagi memberi keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan isu Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu kenyataan mengesahkan dia akan menghadirkan diri di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun ini. Saya akan hadir kerana diarahkan untuk berbuat demikian. Sebelum ini, saya sendiri telah meminta untuk hadir di sepanjang prosiding ini apabila ia bermula pada 21 Mei 2024. Saya dan peguam saya menjangkakan kami akan dipanggil untuk menghadiri prosiding tersebut sepanjang ia dijalankan kerana saya merupakan pihak yang berkait dengan perkara yang dibincangkan oleh RCI tersebut, katanya. RCI itu bertujuan mengkaji pengendalian kes kedaulatan 3 pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. Ia dijangka menyemak keputusan Kerajaan Pakatan Harapan PH, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ bagi menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pada 27 Februari lalu, Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said berkata RCI itu diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Antara kuasa ini ialah memanggil orang untuk memberi keterangan, mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka yang enggan berbuat demikian, dan mengeluarkan denda, katanya dipetik The Star. Azalina berkata, RCI itu akan diberi masa sehingga 6 bulan untuk menyelesaikan siasatannya dan dibentangkan dengan laporan akhir dan dibentangkan di Parlimen. Mengulas lanjut, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, dia berharap RCI ini diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding itu sepenuhnya. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan dituju kepadanya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli jemaah menteri sekarang, antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Jika semua tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup, katanya. Dia sekali lagi menegaskan, kesemua keputusan yang dibuatnya adalah setelah mendapat nasihat dan pandangan daripada peguam dan pakar-pakar perundangan dalam dan luar negara, termasuk yang dilantik oleh kerajaan terdahulu yang mahu isu Pulau Batu Putih dirayu semula. Selain itu, sebelum keputusan dibuat, isu telah saya bawa ke Kabinet. Terdapat di kalangan ahli-ahli Kabinet ketika itu telah dilantik semula ke dalam Kabinet Kerajaan pada hari ini. Kerana itu, adalah perlu untuk saya atau peguam saya hadir untuk mengikuti prosiding ini dari awal hingga akhir untuk mengetahui adakah kesemua yang terlibat di dalam membuat keputusan dipanggil, jika tidak mengapa, dan jika ada apakah yang mereka perkatakan. Jika tidak objektif, RCI sebagai satu usaha fact-finding agak pincang dan tersasar dari keadilan, katanya. Peguam Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini berkata, mereka mungkin menasihati bekas Perdana Menteri itu
supaya tidak memberi keterangan di hadapan RCI berkenaan. Ini berikutan dakwaan konflik kepentingan melibatkan bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengerusi RCI berkenaan. Pada tahun 2017, Tun Dr. Mahathir Mohamad memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mencabar keabsahan pelantikan Muhammad Raus sebagai Hakim Tambahan Mahkamah Persekutuan kerana telah mencapai usia 66 tahun dan 6 bulan. Muhammad Raus Sharif meletak jawatan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad memegang jawatan Perdana Menteri pada tahun 2018. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disepina bagi memberi keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan isu Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu kenyataan mengesahkan dia akan menghadirkan diri di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun ini. Saya akan hadir kerana diarahkan untuk berbuat demikian. Sebelum ini, saya sendiri telah meminta untuk hadir di sepanjang prosiding ini apabila ia bermula pada 21 Mei 2024. Saya dan peguam saya menjangkakan kami akan dipanggil untuk menghadiri prosiding tersebut sepanjang ia dijalankan kerana saya merupakan pihak yang berkait dengan perkara yang dibincangkan oleh RCI tersebut, katanya. RCI itu bertujuan mengkaji pengendalian kes kedaulatan 3 pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. Ia dijangka menyemak keputusan Kerajaan Pakatan Harapan PH pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ bagi menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pada 27 Februari lalu, Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said berkata RCI itu diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Antara kuasa ini ialah memanggil orang untuk memberi keterangan, mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka yang enggan berbuat demikian, dan mengeluarkan denda, katanya di petik The Star. Azalina berkata, RCI itu akan diberi masa sehingga 6 bulan untuk menyelesaikan siasatannya dan dibentangkan dengan laporan akhir dan dibentangkan di Parlimen. Mengulas lanjut, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, dia berharap RCI ini diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding itu sepenuhnya. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan dituju kepadanya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli jemaah menteri sekarang, antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Jika semua tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup, katanya. Dia sekali lagi menegaskan kesemua keputusan yang dibuatnya adalah setelah mendapat nasihat dan pandangan daripada peguam dan pakar-pakar perundangan dalam dan luar negara, termasuk yang dilantik oleh kerajaan terdahulu yang mahu isu Pulau Batu Putih dirayu semula.